Baik, bab yang ketujuh. Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kenapa selepas Melaka dan selepas Johor, kenapa mesti mula dengan Pahang, kemudian Perak, kemudian Terengganu dan juga Selangor? Kenapa tak pilih Negeri Sembilan ke Johor dulu ataupun pergi kepada Perak dulu atau Penang dulu ke ataupun Kedah dulu ke? Tidak. Dia pilih Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Why? Kerana ini alasannya. Sebab Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ni sebenarnya adalah continuity ataupun continuously ataupun sebenarnya kelangsungan. Dia sambung daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pengasas kesultanan, orang yang mengasaskan Kesultanan Pahang dan Perak adalah orang yang datang daripada Kesultanan Melayu Melaka. Manakala pengasasan Kesultanan Selangor dan Terengganu pula sebenarnya berkait rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Johor Riau bab 6. Okey, Kesultanan Melaka bab 5. Jadi, bab yang ketujuh, kita ambil kerajaan yang wujud daripada hasil daripada Melaka dan kerajaan yang wujud hasil daripada kerajaan Johor Riau. Itu sebab diambil empat-empat negeri ini. Okay. Jadi, warisan Kesultanan Melayu Melaka diteruskan oleh Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Jadi, itu sebab dipilih empat negeri ini. Okay. Baik. Jom kita lihat. Inilah dia tengkolok-tengkolok. Tengkolok tu apa? Tengkolok tu tanjak lah. Ni yang cikgu pakai ni. Tanjak lah tu. Tengkolok Sultan Terengganu. Dikenali dengan lipatan belalai gajah. Yang ini tengkolok Sultan Pahang. Dikenali dengan lipatan helang menyongsong angin. Nama lain macam. Kemudian juga kita ada pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Jom kita tengok Kesultanan Pahang dulu. Baik, kita tengok Pahang. Yang first kali adalah Pahang. Dan Pahang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka. Keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada zaman bila? Pada zaman kegemilangan Melaka. Pada abad ke-15, kalau kita lihat Pahang dulu dia tak ada raja. Pahang sebenarnya pada awal-awal tak ada raja. Pahang hanyalah sebahagian daripada wilayah naungan. Maknanya satu kawasan yang dilindungi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Dan Seri Bijadiraja dilantik sebagai wakil untuk mentadbir negeri Pahang. So semasa Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah, baginda telah menghantar puteranya iaitu Raja Muhammad untuk ditabalkan sebagai Sultan Pahang. Maknanya Sultan Mansur Shah. Tak perlu. Dan dia cakap tak perlu. Okey, Sultan Mansur Shah telah menghantar anak dia Raja Muhammad untuk dijadikan sebagai Sultan Pahang. Dan Raja Muhammad telah berangkat, maknanya telah bergerak daripada Melaka ke Pahang, diiringi oleh golongan-golongan bangsawan Melaka, dan golongan-golongan bangsawan inilah telah dilantik sebagai bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan hulu balang besar serta pengikut-pengikut mereka untuk membantu mentadbir kerajaan Pahang. Jadi Raja Muhammad lah yang mengasaskan, ingat nama dia Raja Muhammad yang mengasaskan Kesultanan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah. Dan Sultan Muhammad Shah mendirikan pusat pemerintahan. Dia pusat pemerintahan di mana? Di Pekan. Di Pekan Pahang, berhampiran Kuala Sungai Pahang. Okey, wilayah pemerintahan kerajaan Pahang meliputi dari Sedili Besar hinggalah ke Terengganu. Baik. Mungkin okey, sebelum kita meneruskan ini, okey, kamu tahu tak kenapa sebenarnya Raja Muhammad tu dihantar oleh Sultan Mansur Shah pergi ke Pahang? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa Raja Muhammad itu
dihantar oleh Sultan Mansur Shah ke Pahang? Adakah semata-mata untuk dijadikan sultan? Tak. Sebab Melaka dah lama? Tak. Dia ada satu cerita. Dia ada satu cerita. Ceritanya apa? Ceritanya ialah iaitu Raja Muhammad ini sebenarnya telah dihantar ke Pahang kerana Raja Muhammad telah melakukan satu kesalahan besar. Apa kesalahan dia? Baik. Okey, iaitu ingat tak ada satu cerita. Bukan tak solat pandai. Okey, ada ke tak solat? Ya, kesalahan besar. Ceritanya macam ni. Semasa Raja Muhammad, kau dengar betul semasa Raja Muhammad tengah berada di Bandar Melaka. Suatu hari, Raja Muhammad telah menaiki kuda menaiki kuda dan dia berjalan-jalan di sekitar Bandar Melaka. Daripada situ, dia sampai ke satu tempat. Di tepi tu ada sekumpulan lelaki, pemuda-pemuda lelaki yang sedang bermain sepak raga. Tahu sepak raga? Sepak raga bulat tu, dia main secara bulat. Dia main sepak raga bulat tu. Dia main sepak raga bulat tu. Kan? Jadi dia lalu kat tepi. Bila dia lalu kat tepi, tiba-tiba tiba-tiba bola itu telah pun tiba-tiba datang kepada dia dan terkena dia punya tanjak tengkolok tu dan tengkolok tu jatuh. Tengkolok tu jatuh. So bila jatuh, Raja Muhammad marah. Raja Muhammad masa tu atas kuda lagi. So Raja Muhammad marah. Jadi Raja Muhammad itu telah turun daripada kuda itu dan pergi ke sekumpulan pemuda itu dan dia nampak pemuda itu yang telah tertendang. Dia sebenarnya tak sengaja tertendang bola sepak raga itu. Maka dia datang kepada budak itu dan kemudian dia terus ambil keris dan terus menikam pemuda itu. Maka pemuda itu pun mati. Sudah tikam, pemuda itu mati, maka dia pun naik kuda balik dan balik. Jadi orang-orang kampung kat situ kecoh. Pemuda ini telah dibunuh oleh Raja Muhammad kerana begini semua kan. Sampailah ke pengetahuan bendahara dan sultan. Bendahara dan satu bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak Sultan Mansur Shah. Jadi bendahara Tun Perak kata, "Tuanku, sebenarnya anak tuanku Raja Muhammad tu telah membunuh seorang pemuda di kampung itu. Dan untuk pengetahuan tuanku, pemuda yang dibunuh itu adalah anak patik." Alamak, lelaki yang dibunuh oleh Raja Muhammad itu sebenarnya anak bendahara Tun Perak. Anak bendahara Tun Perak ni dibunuh oleh anak Sultan Mansur. Jadi macam mana ni? So, bendahara bendahara Tun Perak pun kata apa kepada Sultan Mansur Shah? Dia kata apa? Iaitu, "Tuanku, patik ni nak menderhaka pada tuanku." Ya, anak bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak. Jadi, bendahara Tun Perak kata apa tahu? Kalau patik ni nak derhaka pada tuanku, memang taklah. Patik takkan menderhaka pada tuanku. Tapi kalau tuanku nak jadikan anak tuanku itu sebagai Sultan Melaka, patik tak mahu. Dia terus terang. Dia terus terang bendahara Tun Perak tu. Dia tak marah pun. Cuma dia kata apa? Kalau tuanku, jangan risau. Patik tak akan menderhaka pada tuanku. Walaupun anak patik dibunuh. Tetapi, kalau nak suruh Raja Muhammad tu naik menjadi Sultan bagi Sultan Melaka, patik tak mahu. Patik tak mahu. Jadi, Sultan Mansur Shah pun murka. Marah dengan Raja Muhammad. Jadi, dia panggil Raja Muhammad. Dia kata kepada Raja Muhammad, "Sekarang kau dengan pengikut-pengikut kau boleh keluar daripada Melaka dan pergilah ke Pahang." Jadi sebab itu Raja Muhammad telah membawa orang-orangnya untuk pergi ke Pahang dan menjadi raja di sana. Itu sebabnya. So, jelas tak? Jelas tak cerita cikgu? Jelas kan?
Ah, okey. Ya, jadi itulah punca kenapa Raja Muhammad telah pergi ke Pahang dan telah ditabalkan menjadi Sultan. Jadi Sultan Pahang itu adalah keturunan Sultan Melaka pada waktu itu pada waktu itu. Okey. Ada sebarang soalan nak tanya sebelum kita sambung? Tak ada Okey, bagus. Jadi itu cerita dia. Diiringi. Baik, bagus soalan tu. Cikgu, apa maksud diiringi? Diiringi itu maknanya diikuti. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya panggil follow lah, follow. Orang-orang dia follow Raja Muhammad. Diiringi. Begitu sebenarnya. Yeah. Tell another story again. Berapa banyak story dah mau cerita, Kuhan? Belajar dulu. Okey. Baik. Okey. So itulah yang berlaku kepada Kesultanan Pahang. So sekarang Pahang sudah ada sultan, iaitu Sultan Muhammad Shah, dan dia mendirikan pusat pemerintahan di mana? Iaitu di Pekan. Sebab itu Pekan ini menjadi bandar diraja bagi negeri Pahang. Betul tak? Kan Pekan ialah bandar diraja bagi negeri Pahang. Betul? Ya. Itulah dia sebenarnya. Bermula daripada sini. Baik. So kemudian seterusnya Sultan Abdul Jamil. Sultan Abdul Jamil Shah maknanya iaitu keturunan, iaitu anak dan cucu kepada anak dia. Ya, anak dia. Anak kepada Raja Muhammad tadi, Sultan Muhammad tadi, iaitu Sultan Abdul Jamil Shah. Sultan ketiga. Iaitu cucu dia lah yang memerintah Pahang, dan antara sultan yang masyhur. Mula-mula saya ingat waktu pemuda tu tersepak, lepas tu kena dia punya tengkuluk, akan jatuhkan nama Raja Muhammad. Tak. Ya, memang sebenarnya lah. So Raja Muhammad rasa macam bila tengkuluk kena bola tu, tengkuluk tu jatuh, dia rasa macam malu lah sebab ini adalah satu kehormatan. Ingat orang dulu-dulu, tanjak ni adalah satu kehormatan. Bukan boleh buat main. Begitu. Dia bukan topi saja tak. Dia ada dia punya kehormatan dia. Yes. So Sultan Abdul Jamil Shah merupakan sultan ketiga yang memerintah Pahang dan antara sultan yang masyhur, yang famous. Baginda lah yang mengekalkan hubungan yang harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka. Baginda juga berjaya mempertahankan Pahang semasa diserang oleh Siam. Bersama-sama bantuan daripada Kesultanan Melayu Melaka. So teachers tengkolok. Bukan. Itu bukan respect, tapi ini membawa image. Membawa image. Dan image ini adalah image yang perlu dihormati. Iaitu image sebagai seorang guru. Guru sejarah. So ini image. Macam kamu pelajar. So itulah dia sebenarnya image. Kan? Yes. Baik. Kemudian seterusnya selepas Sultan Abdul Jamil Shah, ada juga Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah, tidak meninggalkan waris. Maksudnya apa? Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah ni, dia tidak ada anak kerana anak dia Raja Muda Abdullah telah pun mangkat. Apa itu mangkat? Apa itu mangkat? Mangkat tu matilah. Meninggal dunia. Ya. Sultan Abdul Ghafur ada seorang anak. Tapi anak dia meninggal dunia muda. Meninggal dunia pada umur yang muda. Oleh itu, selepas Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah so meninggal dunia ataupun Sultan Abdul Ghafur Shah ni mangkat juga, maka Pahang diperintah oleh Kesultanan Johor Riau dari tahun 1614 hingga 1884, dan ketika ini Pahang merupakan wilayah pegangan Bendahara Johor. Dia tak boleh bagi anak kedua. Mungkin kamu kata, cikgu, kalau Sultan Abdul Ghafur ni, dia anak dia dah meninggal. So bagilah pada anak dia yang kedua. The problem is dia tak ada anak lain. Anak dia seorang je waktu itu.
Anak dia seorang je tu. Jadi dia dah tak ada sesiapa yang dia nak bagi. Jadi bila tak ada sesiapa nak bagi, jadi dia terus memerintah. Akhirnya bila dia mangkat, Sultan Abdul Ghafur tu mangkat, maka negeri Pahang tidak ada raja. Bila negeri Pahang tidak ada raja, maka negeri itu telah diserahkan kepada bendahara. Bendahara. Untuk apa? Bendahara urus. Bendahara urus. Buat anak lain. Kau ingat buat anak lain tu macam, oh hari ni buat, besok dapat tu lahir. Tidak. Kau ingat apa? Berudu ke apa? Kau ingat anak kata? Okay. Boleh keluar banyak-banyak dalam air. Okay. Kahwin another woman then got anak tau. Tak boleh. Ingat kamu tahu tak sebenarnya untuk seorang raja, nak jadikan anak itu sebagai nada raja, anak raja tu mesti adalah anak daripada raja itu dan permaisuri. Raja itu mesti keturunan raja dan permaisuri itu juga isteri dia tu juga keturunan raja. So raja sama raja. Keturunan raja dengan keturunan raja kahwin, dapat another anak dan anak tu anak raja. Kalau sultan tu, keturunan raja, kahwin dengan perempuan rakyat biasa. Rakyat biasa maka dapat anak itu tak boleh jadi sultan. Tak boleh jadi sultan. Sebab apa? Bukan keturunan raja. Okay. Ceraikan permaisuri pasu kahwin dengan permaisuri lain. Apa dah. Cikgu kalau raja ada anak, boleh tak anak yang kena adap tu? Tak boleh. Anak angkat memang tak boleh. Anak angkat tak boleh. Jadi dia kena anak dengan permaisuri. Sebab dia kena jaga, keturunan raja ni kena jaga dia punya royal blood. Apa yang dipanggil royal blood. Bukan simple royal blood kau. Hai Zulaika, tulang kau ni banyak sangat tengok SpongeBob. Injek je lah darah dalam anak tu. Ni lah nampak. Banyak sangat tengok SpongeBob. Geng dengan Patrick duduk bawah batu. Kau ni kan. Baik. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Okey. So ketika ini Pahang tidak ada raja. Raja last dia Sultan Abdul Ghafur. Maka Pahang merupakan wilayah pegangan Bendahara Johor. So, keluarga Bendahara Johor lah yang mentadbir Pahang. Kemudian, keluarga inilah yang mengasaskan Kesultanan Pahang yang baharu. Iaitu bendahara tu, bendahara yang memerintah Pahang tu kan, bendahara itu naik, iaitu Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad ini. Bendahara inilah yang telah ditabalkan sebagai Sultan Pahang. Dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Jadi dengan penggunaan gelaran Sultan ini, maka muncullah Kesultanan baharu di Pahang yang berdaulat dan kekal hingga hari ini. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, kamu kena faham bahawa Kesultanan Pahang, Sultan Pahang yang ada sekarang ini, bukanlah datang daripada keturunan Melaka lagi, tetapi daripada keturunan bendahara, iaitu bendahara daripada Bendahara Johor. Bendahara Johor. Nampak tak? So itulah yang berlaku. Iaitu Sultan Pahang sekarang inilah keturunan bendahara, iaitu Bendahara Johor. Keturunan bendahara. Bukan keturunan Johor, keturunan Bendahara Johor. Keturunan Bendahara Johor. Bukan keturunan Sultan Melaka lagi lah. Nampak tak? Dia punya kaitan. Dan ini sebenarnya berlaku pada kita semua. Berketurunan Bendahara Johor, dia keturunan bendahara, tapi dia telah naik menjadi sultan. Maknanya sultan bukan daripada royal blood, tapi daripada bendahara punya blood. Nampak tak? Bendahara punya blood. Dan kenapa bendahara boleh naik? Sebab tidak ada raja lagi kat situ. Tidak ada raja lagi situ. Maka ditabalkanlah bendahara itu naik menjadi raja.
Itulah yang berlaku. Yes. Okay. So, kita dah faham sekarang. Oh, okay. Kesultanan Pahang yang ada sekarang ni, keturunan bendahara. Iaitu bendahara dari Johor. Okay. So, itu kita nampak. Dan untuk yang ini, kalau kamu perhatikan, ada beberapa nama sultan yang kamu kena alert. Iaitu, pertama sekali Raja Muhammad, iaitu pengasasnya menjadi Sultan Muhammad Shah. Yang kedua iaitu Sultan Abdul Jamil Shah. Okay. Dan yang ketiga Sultan Abdul Ghafur, yang mana Sultan Abdul Ghafur ini last. Ya, Sultan Abdul Ghafur ini adalah last keturunan Melaka. Dan kemudian, okay, tak lama kemudian naiklah Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Okay, daripada keturunan bendahara. Ya. Kenapa bendahara? Tak. Raja Johor kan ada. Boleh je minta family. Tidak. Sebenarnya, kenapa nama-nama sultan ni panjang sangat? Baik. Sebenar-benarnya, okey, nama-nama sultan ni ramai yang kata, cikgu, kenapa nama-nama sultan ni panjang-panjang? Baik, sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya nama sultan, nama asal sultan ini sebenarnya Abdul Jamil je. Ini nama dia. Dan yang ini Abdul Ghafur Muhyiddin pun ini je nama dia. Itu nama asal dia. Yang sultan ini gelaran. Okey, gelaran. Dan Syah ini sebenarnya bermaksud sebagai raja dalam bahasa Arab. Raja juga. Dalam bahasa Arab. Alah, dia orang kata apa? Dia pemerintah. Syah tu kira macam pemerintah. Dan juga raja juga. Alah. Ya, raja bahasa Arab. Ya, betul. Dalam bahasa Arab. Ya, macam kamu belajar tak? Yang ingat tak lagi? Okey, kita kata apa? Jayavarman. Betul? Kemudian juga ada Suryavarman. Okey, Suryavarman. Kan cikgu ada explain kan apa itu Varman? Varman tu raja. Varman itu raja. Dan Surya itu matahari. Jaya itu berjaya. Raja yang berjaya, raja matahari. Dia memang gelaran. Dia menggunakan gelaran. Kan? Ini Varman dalam bahasa Sanskrit. Kalau dalam bahasa Tamil sebenarnya ataupun yang Urdu dipanggil Varma. Apa maksud Varma? Apa maksud Varma? Kadang-kadang ada Varma, ada Verma. Siapa yang mahir Tamil kat sini dia tahu. Ada tak? Tak tahu lah. Cuba cek. Kan ada nama-nama orang-orang India yang berakhir dengan Verma. So cuba cek. Okay, dia berkaitan dengan raja juga, pemerintah dan sebagainya. Okay, jadi memang nama asalnya jangan risau. Abdul Jamil, Abdul Ghafur, mak kata siang. Okay, yes. Okay, tapi sebenarnya Sultan dan Syah itu adalah gelaran tambahan. Okay, baik. So, inilah dia berkaitan dengan keturunan di Pahang. Okay, iaitu pengasasan Kesultanan Pahang. Perak. Kita masuk yang kedua iaitu Perak. Okey, sebelum kita masuk Perak. Okey, untuk Pahang tadi, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Tak ada Okey, baik, tak ada. Baik, bagus. So bagus. Tiada. Okey, baik. Clear pasal Pahang. So kita tengok satu lagi negeri iaitu Perak. Anyone here daripada negeri Perak? Anyone here? Atau mak bapak keturunan Perak? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, tak apa. Okey, ayah Perak. Okey, ayah kamu Perak. Ya, Sasi. Okey. Bapa saya Perak. Krisnya Jafin kata saya pun Perak. Okey, baik, bagus. Okey, keturunan Perak. Tak apa. Kita tengok Kesultanan Perak pula. Okey. Ya, Perak. Baik. Kesultanan Perak. Perak ni sebenarnya diasaskan oleh keluarga diraja
Kesultanan Melayu Melaka. Uish. Ya ke? Ya. Melaka juga yang mengasaskannya, keluarga Raja Melaka. Tapi pada abad ke-16. Maknanya abad ke-16 ni bila? Selepas okay, kalau kita lihat ni, kerajaan ini lahir selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Maknanya apabila kita tahu kenapa Kesultanan Melayu Melaka berakhir, macam mana Kesultanan Melayu Melaka tamat? Apa sebab Kesultanan Melayu Melaka berakhir? Siapa tahu? Kita dah belajar itu bab 5 dalam bab 5. Bukan. Dalam bab 5. Bagaimana Kesultanan Melayu Melaka tamat? Berakhir. Kenapa? Kejatuhan Portugis. Yes, betul. Betul juga Pravi. Betul Sasi. Ingat, Kesultanan Melayu Melaka berakhir apabila diserang oleh Portugis. Dan Portugis telah berjaya mengalahkan Melaka pada 1511. Ya, betul. Alfonso de Albuquerque, kan? Angkatan Panglima Perang Portugis. Angkatan Perang Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Itulah yang telah berjaya menamatkan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511. Maka Perak ini diasaskan selepas Kesultanan Melayu Melaka itu berakhir. Maknanya selepas serangan Portugis itu. Jadi itu dia. So pada abad ke-15, Perak dia merupakan sebahagian dulu pada abad ke-15 dia adalah sebahagian wilayah naungan juga. Wilayah yang dilindungi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Namun serangan Portugis menyebabkan Sultan Mahmud Shah, ini kita dah belajar masa bab 5. Sultan Mahmud Shah dan keluarga meninggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam, maknanya akhirnya tinggal di Kampar, iaitu di Sumatera. Di sini Kampar di Sumatera. Jadi bukan. Yang jadi Sultan Johor tu ialah Sultan ataupun Raja Ali. Ingat lagi tak? Bab 6. Raja Ali, anak Sultan Mahmud Shah tu, Raja Ali tu yang pergi buka Johor. Jadi Sultan Alauddin Riayat Shah. Jangan confuse. Kalau confuse sila bertanya. Supaya kamu dapat clear picture tentang perkara ini. Baik. So kalau kita lihat, pembesar Perak bernama, saya confuse. Kat mana yang confuse ni, Kisha? Kat mana yang confuse? Anyone here yang kat sini yang confuse lagi? Sila mention kat dalam Zoom chat. Apa yang kamu confuse? Cikgu akan explain. Kita hari ni belajar santai-santai je. Santai-santai. Apa yang kamu confuse? Dan Sasi, apa yang kamu confuse? Kat mana yang confuse? Baik, bagus. Bagus. Okeylah. Cikgu explain dalam bentuk gambar. Cikgu explain dalam bentuk gambar. Okey. Dia begini. Sebenarnya begini. Okey. Baik. Kalau kita lihat, let's say lah yang ini ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah Semenanjung, Singapura, dan juga di sini ada Sumatera. Sumatera. Baik. So di sini, kalau kita lihat, di sini adalah Melaka. Baik, sini Melaka. Baik. So apabila Melaka kat sini diserang oleh Portugis. So Portugis telah serang. Maka kalau kita lihat iaitu ada satu nama iaitu Sultan sabar Suvita. Baik. Sultan Sultan Mahmud Shah, iaitu kita kata Sultan Melaka yang terakhir, betul? Yang terakhir. Sebenarnya Sultan Mahmud Shah ni iaitu Sultan Melaka yang terakhir. Yes, betul tu. Betul tu Kuhan. Baik.
Sultan Melaka yang terakhir, Sultan Mahmud Shah ini, okey, telah mula-mula Sultan Mahmud Shah ni daripada Melaka dia telah pergi ke Johor dan kemudian dia pergi ke Singapura dan kemudian baru dia bergerak pergi ke Kampar. So Sultan Mahmud Shah So semasa dia pindah ke Johor ini, anak dia iaitu Raja Ali. Raja Ali kat sini telah pun Raja Ali kata tak apalah. Sultan Mahmud Shah dia kata ayahanda bolehlah terus pergi ke Kampar, tapi anak dia nak duduk di sini. Raja Ali kata apa? Oh, anak dia nak duduk dekat sini juga. Okey, baik. So Sultan Mahmud Shah ni pun telah pun bergerak pergi ke Kampar dan Raja Ali tu stay kat situ. Anak Sultan Mahmud Shah ni, Raja Ali stay kat sini dan Raja Ali telah membuka kawasan pemerintahan baru di sini. Dan Raja Ali tukar nama menjadi menggunakan gelaran iaitu Sultan Alauddin. Riayat Shah. Satu. Itulah dia. Sebenarnya, faham? Sultan tak marah ke saya tukar nama? Ini bukan nama, ini gelaran. Ini namanya adalah gelaran. Sultan Raja Ali, Sultan Alauddin ini adalah gelaran. Dan Raja Ali lah yang telah membuka Kota Kara, kalau kamu ingat lagi Kota Kara. Dan Kota Kara inilah yang telah menjadi apa? Menjadi Kesultanan Kesultanan Johor Riau. Itu dia. Boleh random ataupun they have to pilih. Kebanyakannya adalah boleh dipilih lah. So sekarang kamu jelas tak bahawa Raja Ali ni sebenarnya anak kepada Sultan Mahmud Shah. Dan Raja Ali inilah yang telah mengasaskan Kesultanan Johor Riau. Dan Sultan Mahmud Shah ni adalah raja terakhir, Sultan Melaka yang terakhir. Dan Sultan Mahmud Shah telah berpindah ke Kampar. Sabar. Ini baru cerita tentang confusing tadi tu. Sabar. Sabar. Ini cerita pasal bab 5 dengan bab 6. Tentang Melaka dan juga Johor. So, kita sambung. Jom kita tengok. Ramai. Kalau korang confused, jangan takut-takut. Tulis dekat Zoom chat apa yang korang confused. Macam tadi Zubita tanya. Iaitu kenapa cikgu kenapa had to pakai that songkok. This is not songkok. Ini adalah tanjak ataupun tengkolok. This is the traditional Malay punya kita kata sebagai pakaian lah. Dulu. Baik. So, Sultan Melaka ni, Sultan Mahmud Shah telah stay kat sini. Kita faham serangan Portugis menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarga meninggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam di Kampar. Baik, apabila dia tinggal kat sini, negeri Perak memang tidak ada sultan. Perak memang tak ada sultan. Tapi Perak diperintah oleh pembesar. Baik, pembesar Perak ini yang bernama Tun Saban dan juga Nakhoda Kasim. Diorang telah naik kapal pergi ke Kampar. Dan nak menjemput, dia invite putera ataupun anak Sultan Mahmud Shah iaitu Raja Muzaffar untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak. Baik. Tadi cikgu cakap kan, Raja Ali dia telah membuka Kesultanan Johor Riau. Cikgu, yang ini Raja Muzaffar mana satu ni? Harus ingat, Sultan Mahmud Shah bukan ada seorang anak. Dia ada ramai anak. Dia ada ramai anak. Lebih daripada seorang. So, dia ada Raja Ali, dia ada Raja Muzaffar. Kedua-dua ni anak Sultan Mahmud Shah. Jadi, Raja Ali telah, ya betul. Datuk boleh pula. Iyalah, Danish. Kau ni kan. Kau
kena faham benda ni jodoh. Macam kamu tengok kiri kanan kamu tengok saudara mara kamu. Ada saudara mara kamu, anak dia sampai 5, 7, okey, 9. Ada juga saudara mara kamu yang sampai sekarang tak ada anak. Ada juga saudara mara kamu yang anak dia seorang aja. Betul tak? Benda ni bukan kita boleh plan. Dia memang macam tu lah. Kan? Jadi dalam Sultan pun sama. Kenapa Sultan Pahang tadi anak dia seorang je cikgu? Lepas tu anak dia dah meninggal, dah tak ada anak. Yang ini ramai pula anak dia. Dah. Nak buat macam mana? Memang itulah dia punya kehidupan dia. Sama lah macam kita kan. Ada orang ramai anak. Ada orang anak dia seorang je. Ada orang yang tak ada anak pun. So kita tak boleh cakap apa-apa benda tu. Rezeki. Ya, betul Kisha. Betul. Itu rezeki namanya. Rezeki ya. Jadi rezeki rezeki. Baik. Ingat tentang perkara ini, iaitu Tun Saban dan Nakhoda Kasim pergi ke Kampar. Dia jemput, dia invite anak Sultan Mahmud Shah iaitu Raja Muzaffar untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak. So, Raja Muzaffar pula bila dia dapat invitation untuk datang ke Perak dan akan jadi Sultan, maka Raja Muzaffar pun telah pun berangkatlah. Dia pergi ke Perak bersama-sama dengan alat kebesaran. Harus diingat, untuk menjadi raja, okey, yang sah keturunan raja ataupun royal blood, dia mesti ada alat-alat kebesaran. Means alat-alat yang hanya raja tu ada. Iaitu alat tu apa? Iaitu yang pertama, sebilah pedang, iaitu pedang Cura Simanjakini. Okey. Pedang Cura Simanjakini is a sword. Okey. Kemudian yang kedua, keris. Kemudian ada cap mohor, bukan cap Johor. Cap mohor tu ni yang apa? Cop tu. Itu cap mohor. Bila cap kat situ so ada dia punya corak kat situ kan. Itu cap mohor. Kemudian juga dia bawa nobat. Apa itu nobat? Nobat tu adalah alat-alat muzik diraja. Seperti gong, seperti serunai. Jadi itu adalah alat muzik diraja, nobat. Kenapa bawa? Itu adalah alat daripada turun-temurun. Ya, turun-temurun. Jadi turun-temurun ini sebagai tanda, okey, dia adalah keturunan raja. Jadi nobat dan juga surat ciri. Surat ciri ini adalah satu surat yang mana surat ini menabalkan orang ini sebagai raja. Jadi bawalah semua alat kebesaran ini. Baginda pun berangkat ke Perak bersama-sama anak, isteri, para pengikut dan pengiring yang menjemputnya daripada Perak. Jadi Raja Muzaffar lah yang mengasaskan Kesultanan Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Baik, nampak tak pada tahun bila ni? 1528. Kalau 1528 maknanya apa? Selepas serangan Portugis ke sebelum serangan Portugis ke Melaka? Selepas serangan Portugis ke Melaka ke sebelum serangan Portugis di Melaka? 1528 tu. Ya betul, selepas. Selepas serangan ke atas Melaka. Sebab itu Kesultanan Perak, Kesultanan Perak diasaskan selepas Kesultanan Melaka. Jadi Sultan Muzaffar Shah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang di pesisir Sungai Perak, dan keturunan Sultan Muzaffar Shah inilah yang mewarisi takhta hingga hari ini. Maknanya apa? Maknanya adalah kalau kamu tengok Sultan Perak sekarang ini, Sultan Perak inilah yang sebenar-benarnya keturunan Sultan Melaka. Okay. Yang sebenar-benarnya keturunan Sultan Melaka, iaitu Sultan Mahmud Shah. Sebab tu dia masih ada pedang. Okay. Kamu tahu kan, Perak ni dia ada satu pedang Cura Simanjakini, dan kamu tahu tak? Mungkin kamu pernah tahu kot. Hang Tuah punya keris. Apa nama Hang Tuah punya keris? Keris yang Hang Tuah terkenal dengan Hang Tuah. Keris apa? Siapa tahu?
Siapa tahu nama dia? Terlupa. Okey. Bukan. Iaitu keris taming sari. Betul tak? Yang hang tuah pakai kan? Keris taming sari tu. Keris taming sari tu sebenarnya selepas hang tuah. Dah uzur, hang tuah resign jadi Laksmana. Hang tuah telah serahkan keris taming sari itu bagi kepada Sultan Perak. Dan sampai sekarang Sultan Perak masih ada keris taming sari itu. Keris taming sari itu ya. Maksudnya apa? Darah Sriwijaya masih mentah. Sebenar-benarnya, kenapa dia bagi Sultan? Tak, dia bagi pada Sultan Melaka. Sebenarnya Laksmana Hang Tuah bagi keris taming sari itu pada Sultan Melaka. So bila Sultan Mahmud Shah dia berundur ke Kampar, dia bawa sekali, Sultan Mahmud Shah ni bawa sekali pedang Curah Simaja Kini, bawa pedang keris taming sari, bawa sekali sampai Kampar. Jadi bila anak dia Raja Muzaffar nak jadi sultan di Perak, dia kata apa pada anak dia? Kau bawalah alat-alat ini. Kau bawa alat-alat ini. Nobat, keris taming sari, bawa Curah Simaja Kini, bawa. Sebagai tanda kamu akan jadi raja di negeri Perak. Itu dia. Ingat senang lagi sultan. Ingat senang ke? Oh, jadi sultan. Oh, relax. Banyak tanggungjawab. Banyak barang dia, banyak tanggungjawab membawa kebesaran raja. Switch balik keturunan dia tak. Kau ingat boleh switch tak ada. Boleh sultan. Okey. Tak boleh ke switch, tak boleh. Tak. Sebenarnya jadi sultan tak relax. Kan? Jadi sultan tak relax. Nampak relax. Kita nampak dia relax tapi dia tak relax. Macam ni lah, macam ni. Okey. Dalam sesebuah syarikat kan ada seorang CEO, betul tak? Ada seorang bos besar, manager, betul? Kita akan tengok dia ke atas tu, oh senang je duduk dalam office, goyang kaki, lepas tu suruh orang buat. Bagi sini, kau buat yang ini. Okey, buat mesyuarat. Okey, kamu buat ni, kamu buat ni. Betul? Macam dia tak buat apa-apa. Tapi sebenarnya dialah yang paling banyak buat kerja. Iaitu, kalau ada orang yang sue company itu, dialah tanggungjawab dia. Dia yang kena bayar. Kalau kena saman, dia yang kena bayar. As a owner of the company. Macam tu juga Sultan. Kalau ada berlaku kesalahan, sebarang kesalahan dalam sebuah negeri, siapa yang akan bertanggungjawab? Sultan bertanggungjawab. Apa Sultan punya anak? Okey, kehidupan putera-puteri. Kehidupan putera-puteri sebenarnya penuh dengan protokol. Penuh dengan protokol. Dia bukan macam kamu imagine, oh boleh Haya, pegang kaki, pegang tangan. Tak. Dia kalau nak jumpa ayah dia kan, okey, ampun tuanku. Okey, anak dia berhajat berjumpa tuanku. Anak dengan ayah pun, tuanku. Anak dia nak jumpa tuanku. Ampun tuanku. Anak dia nak jumpa tuanku. Bukan boleh main peluk, kena tunggu dulu. Kena tunggu. Jadi Sultan kata apa? Wahai anak andaku, sila bangun. Bangun. Ya. Apa hajat anak dia? Ampun tuanku. Ampun tuanku ayahanda. This is protocol dalam royal blood. Dia bukan simple-simple. Habis kau ingat apa? Oh, senang-senang je. Tak. That's why bear in mind, bukan senang jadi raja. Bear in mind. Tak. Dia tak panggil call daddy or mommy. Tak ada. Ataupun nak jumpa kan, daddy, anak keluar jap. No, tak ada. Dia kena, dia kena protokol. Dia kena cakap dengan, nak jumpa tuanku. Nak jumpa tuanku kena tanya dia punya assistant. Nak tanya, tuanku buat apa? Oh, tuanku sedang ni. Sedang berjumpa dengan orang. Sebenarnya anak dia nak pergi jumpa tuanku. Nak minta kebenaran, nak keluar main dekat padang. Tunggu ya. Tunggu tuanku selesai urusan. Kena tunggu. Baru dah selesai, baru pergi jumpa. Boleh jumpa sekarang? Boleh? Jumpa pun bukan boleh jumpa. Tak. Ampun tuanku, anak dia datang ni ada hajat. Apa anak dia? Ampun tuanku, anak dia nak berhajat untuk keluar sekejap, main dekat padang permainan. Boleh tak? Okey, baik. Silakan anak dia.
Tapi ingat ya, balik sebelum pukul 7. Oh, baik. Baik, tuanku. Macam tu. Penuh dengan protokol. Okay. Cikgu pasti diorang masih amalkan benda ni. Well, ya, masih amalkan. Masih amalkan. Yes. Okay. Jadi ingat, bukan senang jadi raja. Bukan senang jadi puteri-putera raja. Bukan. Okay. Okay, baik. Ya betul. If like 7, itu terpulanglah kepada budi bicara Sultan macam mana. Baik, so ada tanya, keturunan Perak kan Melaka punya, okey. Pahang punya pun Johor. Boleh ke switch balik ke negeri masing-masing? Tak boleh dah. Mereka telah merdeka dan mereka telah ada pemerintah sendiri. So tak boleh switch balik. Tak boleh switch balik. Dia kena teruskan pemerintahan seperti yang sedia ada. Tak boleh. Memang tak dibenarkan. Adatnya tidak dibenarkan. Okey, tak dibenarkan. Baik. So, okey. Itulah dia. Okey. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, alat kebesaran yang mesti ada semasa pertabalan, alat kebesaran mesti ada semasa pertabalan raja di negeri Melayu seperti di Perak, Pahang, Terengganu, Selangor, semua mesti ada. Dan alat kebesaran ini juga seperti keris tu dipanggil sebagai alat regalia. Terdiri daripada pedang, keris, mahkota dan nobat. Misalnya di Perak, antara alat kebesaran tersebut termasuklah pedang curasi manja kini, keris taming sari dan juga mahkota diraja. Mahkota diraja yang ini ini mahkota diraja. Dia ada dia punya bintang dia pun semua. Dan Sultan Iskandar Zulkarnain, Sultan Perak telah memperkemaskan sistem tadbiran negeri Sultan Iskandar Zulkarnain dan mula menggunakan pakai Undang-Undang 99 Perak. Dan inilah dia Istana Iskandariah, istana bagi Sultan Perak yang sekarang ni ada. Jadi inilah dia. Ingat susur galur pemerintah Kesultanan Melayu Pahang dan Perak merupakan keturunan yang langsung ataupun directly from Kesultanan Melayu Melaka. Ingat Pahang yang Perak memang directly diasaskan oleh keturunan Kesultanan Melayu Melaka. That's why kedua negeri ini meneruskan legasi Kesultanan Melayu Melaka dalam institusi kesultanannya. Ya, itulah dia sebenarnya. Baik, banyaknya anak Melaka. Banyaklah. Habis Sultan Melaka pun bukan seorang. Dia berganti-ganti berketurunan. So, itulah dia berkaitan dengan Perak dan juga Pahang. So, dengan itu, baik, ada soalan tak nak tanya? Ya. Kita telah lihat Perak dengan Pahang. Kesimpulannya, Perak dengan Pahang diasaskan oleh